Oktober tahun 2000, penemuan mayat tidak berpakaian di tapak pembinaan Jalan Bukit Tinggi telah menggemparkan seluruh warga Malaysia. Penemuan mayat didapati mempunyai unsur jenayah rogol dan bunuh. Mangsa Nur Syuzaili ditemui mati di tapak pembinaan. Kejadian tersebut berlaku dalam lingkungan pukul 8.45 pagi hingga 9.15 pagi. Ketika kejadian, mangsa dikatakan menaiki bas dalam perjalanan ke tempat kerja di sebuah hospital swasta di ibu kota bagi melapor diri untuk kali pertama memulakan kerja. Menurut sumber, pemandu bas berkenaan dikatakan menurunkan kesemua penumpang kecuali Suzaili sebelum bertindak mengambil laluan lain dan melakukan jenayah tersebut di sebuah lokasi. Sebaik saja mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, Suzaili dikatakan mula panik dan menjerit untuk meminta tolong. Mangsa turut mengetuk cermin bas dan cuba keluar mengikut pintu kecemasan namun gagal. Apabila pemandu bas berkenaan terlebih dahulu mengunci semua pintu melalui suis automatik yang terdapat di panel pemandu. Bagaimanapun, jeritan mangsa terhenti apabila ditampar dan ditumbuk oleh suspek ketika terjadi pergelutan. Sumber berkata, sewaktu pergelutan berlaku, mangsa telah dirogol serta diperlakukan dengan kejam di dalam bas tersebut. Selain dirogol dan dilewat, Suzaili turut dipukul dengan teruk sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan di tubuhnya. Namun, episod malang gadis itu tidak berakhir di situ sahaja apabila Suzaili turut dijerut menggunakan kain pada leher sehingga meragut nyawanya. Lebih kejam lagi, mayat dicampak di sebuah jalan di kawasan pembinaan Taman Bukit Tinggi, Kelang selepas lelaki durjana itu selesai melampiaskan nafsu binatangnya. Tertuduh utama bagi kes ini ialah seorang pemandu bas dikenali sebagai Hanafi Mat Hassan berasal dari Bacok, Kelantan. Bersalah telah ditahan polis di terminal bas Kelang 3 hari selepas kejadian tersebut. Sumber melaporkan pada awal perbicaraan, lelaki berusia 32 tahun itu tidak mengaku bersalah dengan mereka-reka cerita kononnya dia terlihat mangsa turun daripada bas dalam keadaan yang tergesa-gesa. Bagaimanapun, keadilan telah berjaya ditegakkan apabila pihak polis dan penyiasat menjumpai kesan air mani milik Hanafi di atas lantai bas dan juga bahagian rahim Suzaili. Tambahan pula, ketika kejadian berlaku, seorang pelajar sekolah yang juga merupakan saksi utama, Tivan, terlihat mangsa mengetuk cermin tingkap bas yang dipandu suspek dalam keadaan tidak terurus. Namun, saksi gagal untuk mengekori bas berkenaan yang dipandu laju kerana dia hanya menunggang basikal. Hanafi telah didapati bersalah lantas dijatuhkan hukuman mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan iaitu penjara selama 20 tahun dan 12 sebatan atas kesalahan merogol. Selain itu, dia juga telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati selepas disabitkan atas kesalahan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun yang sama. Pada 19 Disember 2008, Hanafi dilaporkan telah maut di tali gantung di penjara Kajang, Selangor. Mayat suspek telah dihantar ke hospital Kajang untuk tujuan bedah siasat sebelum dituntut oleh keluarga dan dibawa ke kampung halaman bagi urusan pengebumian. Menurut sumber, ketika kejadian, mangsa tidak berpakaian seksi tetapi hanya mengenakan baju kurung dan memakai tudung. Kesimpulannya, diharapkan kejadian tragik seperti ini dapat dijadikan sebagai pedoman buat kita semua untuk lebih berhati-hati pada masa akan datang. Sekian.